Okay, Assalamualaikum. Nama saya Najib Sulaiman. Kerja saya adalah satu kerjaya yang kata orang tu bukan full time, tapi saya melakukannya secara full time. Maknanya saya buat kerja secara kontrak. Kalau ada projek, saya akan terlibat. Contohnya dalam drama, TV ataupun kata orang tu drama teater. Itu khususnya yang saya lakukan selama 20 lebih tahun sekarang. Jadi kalau nak digelarkan saya ni apa, mungkin ada yang menggelarkan artis Singapura atau ada yang cakap dramatis, ada yang cakap penggiat teater. Tapi konteks yang besar sebagai seorang practitioner. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Dalam bidang ni saya terlibat lebih sebagai seorang pelakon. Pada mulanya asalnya saya bermula dari seorang technician teater. Dan saya kata orang tu theater manager. Saya jaga belakang pentas, belakang tabir. Tapi lepas tu saya cuba bidang-bidang yang lain dalam industri ni seperti penulisan, pengarahan dan akhirnya sebagai seorang pelakon lah. Dan juga sebagai seorang pelatih di sekolah, sekolah-sekolah seni dan juga tertiary level. Kalau 1990 tu tak salah saya, national dia dekat mana? Mungkin kat World Trade Center. Kalau Kalang Theatre. 1990 tau. Tapi saya tak salah saya 1990 tu saya daripada kumpulan Kelana Purba. Tak salah Kelana Purba dia mendapat tempat yang terakhir. 1990, tempat ke-7 mungkin. Saya tak kurang pasti tapi ini yang mungkin apa yang saya boleh ingat. Kita Kelana Purba pada masa tu 1990 kita kalah. Saya belum masuk lagi Kelana Purba masa tu. Saya setakat pengikut dan mungkin penonton. Jadi 1990 tu memang pada masa tu dia seni Dikir Barat tu dia bersemarak di bumi Singapura ni. Ramai anak-anak muda seperti saya mula terpikat dengan kesenian yang ada ni. Dia bagaikan satu kesenian yang lain daripada yang lain. Itu yang membuat kita macam, wah ni macam best lah. Ramai-ramai kan, lelaki ramai-ramai yang ini habis dapat perhatian, macam wah, macam boleh macam jadi popular gitu . Jadi pada masa tu itu satu kesenian yang punya daya penarikan yang tinggi bagi saya pada tahun tu lah. Jadi saya masuk atau terlibat dalam Dikir Barat dengan kumpulan Kelana Purba pada 1990, akhir 91 masuk 92. Jadi kita daripada sekolah menengah berdua tahun, pelatih kita daripada Kelana Purba. Dari situ kita akhirnya daripada Dikir Barat sekolah, kita join, kita terlibat sama dengan Kelana Purba di Bedok Sisi. Jadi 1993 tu perdana kan, itu Kelana Purba ada berapa kumpulan lah, saya tak ingat lah. Tapi saya ingat saya kumpulan yang kedua, Merpati Putih 27. Jadi dia ada abang-abang ni Kelana Purba, kita Merpati Putih 27, gabungan sekolah-sekolah. Tak salah saya dalam kumpulan tu ada sekolah daripada sekolah Bedok Town, ada sekolah Eastview, ada Bedok South. Ni yang tiga sekolah ni. Jadi tiga sekolah ni gabung jadi Merpati Putih 27. Jadi tiga sekolah, Ambuk Purba Bedok Town, Anding Purba Bedok South, Andi Purba Eastview Secondary. Jadi bergabung jadi satu kumpulan, masuk perdana lah. Tapi kita tak menang apa-apa, cuma itu adalah satu platform yang amat besar bagi kami. Tak pernah-pernah kan dapat bertanding dalam peringkat nasional. Satu pencapaian lah. Dan pada masa tu juga Kelana Purba dapat tempat juara satu. Adalah champion lah, juara lah. Dan pada masa tu juga kita yang budak-budak baru ni diperkenalkan dengan kumpulan-kumpulan lain.
di Singapura. Dari situ kita mula minat dengan kumpulan lain. Contohnya saya minat tengok Sri Trunajaya, saya minat tengok Kesuma Dewa. Itu semua jadi tarikan. Dulu berzaman yang kita muda-muda, dia tak ada macam kata orang tu pilih kasih, tak ada. Kita kalau tengok kumpulan ni kita suka. Kelana Purba pun tak melarang kita untuk kata orang tu envy kumpulan lain. Mereka suka kita suka kesenian tu dan mereka suruh kita belajar kenapa diorang bagus. Kenapa kau suka diorang? Mesti ada sebab-sebabnya. Dari situ kita yang budak-budak ni kan yang baru-baru ni semua boleh nak dikatakan hafal lagu-lagu mereka, hafal step-step mereka, sampai dia punya paluan pun kita hafal. Macam Kesuma Dewa punya opening, boleh buat, siapa boleh buat paling bagus, siapa yang ingat sampai macam gitu sekali tau. Jadi competition among us. Tapi kita belajar dari situ, proses pembelajaran kesenian kumpulan-kumpulan lain dalam seni Dikir Barat ni. Saya dalam seni Dikir Barat sebenarnya saya bermula sebagai seorang pemain rebana. Saya bermula dari paluan, dari sekolah lagi. Jadi bila kita wakil sekolah Ambuk Purba, pemain rebananya saya yang pertama. Dan selepas tu baru saya bertukar, kata orang meningkat daripada pemain rebana, main awak-awak, lepas tu saya kena tolak frontman. Tapi frontman pun oleh kerana suara saya kurang sedap, dia kurang bermutu. Cuma kelebihan yang saya ada ialah secara, kalau berkarut tu secara spontan. Mungkin kerana pada masa tu kita selalu tiap-tiap minggu ada orang kahwin. Orang kahwin satu, kita ada dinner kat hotel, semualah majlis-majlis, invitation sana sini buat persembahan. Tapi pada masa tu kita dibenarkan atau ada beri peluang untuk jadi tukang karut secara spontan, berlatih dengan tukang karut senior. Contohnya macam dalam Kelana kita ada Fahmi Cicak, kita ada Hanif. Dari situ saya yang muda-muda ni kita belajar cara-cara diorang, macam mana nak berspontan, macam mana nak gunakan rimah dalam spontan tu. Dari situ kita belajarlah. Latihannya bila dalam persembahan-persembahan yang di luar-luar ni. Dari situ kita meningkatlah. Tapi mula asal seorang pemain rebana. Dulu kalau kelakarnya apa? Dalam Bedok Town tu, saya pemain rebana, tukang karut saya Anwar Yusof. Tapi sekarang dia dah terbalik. Saya jadi tukang karut, dia jadi pemain rebana. I'm the one who don't take it too personal. For me, menang, kalah. Aku tak ada macam sedih, nangis, kalah, tak ada. Aku relax. Aku pernah tengok ada yang lain-lain sampai menangis apa, kan. So for me, mungkin lain individual take it differently. For me, aku lebih suka dia punya pengalaman. Kalah menang tu standard kan. So maybe for me 97, if you want to say whether the impact, for me it's just another competition, but it's a new experience. Satu pengalaman yang baru. Setiap competition satu pengalaman yang baru. Because atmosphere yang kita dapat is berlainan. Competition di Balai Rakyat lain. Ini di tempat yang tertentu, dia punya penerimaan atau penerimaan sambutan juga lain. Itu yang saya I'm looking forward more on that kind of experience. Okay, during that period, kita bukan saja Dikir Barat tau. Kalau Kelana Purba ni, kita kadang-kadang terlibat dengan benda-benda lain juga. Contohnya macam teater. Arwah Cikgu Zaidi. Arwah Cikgu Zaidi is the person yang bawa budak-budak Kelana Purba ni lebih cenderung kepada bidang teater. Contohnya, tujuan saya masih sekolah lagi, sekolah menengah. Arwah Zaidi Nandi, dia menulis naskah teater dan naskah tu diarahkan oleh arwahnya Nizam Rahman. Dan kita budak-budak tahun yang degil-degil ni dipilih khusus untuk terlibat dalam pertandingan drama Purbawarah, anjuran Tanjung Katong Teknikal. Pada masa tu drama Purbawarah ni dia memang peak daripada dulu. So kita budak-budak baru tak ada tak kenal teater pun apa kan. Kita been introduced teater. Contohnya kita dibawa untuk menonton teater. Sejam, saya masih ingat lagi kita pergi
teater kami, melihat persembahan teater, kita diperkenalkan lah. Dan bila Bedok Town terlibat, tenaga kru dia kan, yang mengaku dia, tenaga kru semua banyak budak Kelana. Yang mana buat muzik, yang mana buat sound effects. Contohnya even ada supporters kita yang terlibat sana. Terlibat sama, contohnya kalau kita kenal Kak Yati Tong. Kak Yati Tong, dia pada pertandingan Bedok Town tu, dia jadi one of our vocals. Yang we use her vocals lah, di record ataupun secara live tu jam. Fahmi Cicak terlibat, ramai yang terlibat untuk support lah. Jadi dari situ, kalau dari segi teater, kita juga diperkenalkan kesenian ini. Dan saya, bila saya dah kata orang tu meningkat, dia beri peluang untuk jadi karut. Seni teater yang saya belajar ni amat berguna. Contohnya sebagai tukang karut, dia lebih, pada masa tu orang lebih inting pada karut yang boleh kata orang tu ada berlakon lah sikit, ini kan, ada watak lah. Jadi itu banyak membantu saya, kerana asalnya saya ni seorang pemalu. Saya actually ada stage fright, saya pendiam, saya tak campur orang sangat. Tapi bila dah masuk Fikir Barat ni, pergaulan lah, itu yang berubah. Mungkin berubah dari segi kebaikan, membuat saya lebih confident, berani tampilkan diri ke depan. Dan pada zaman tu juga, period tu, kita ada satu yang macam saya cakap tu, Dikir Baraton, yang kita adakan dekat Youth Park. Itu kan kita main Dikir Barat, tak salah saya sampai 5 jam tak stop. Habis kita karut spontan nak dekat lebih 2 jam. Kita sampai ingat ada Karudin Samsudin, kita ada Bobo, tak salah, Bobo, kita ada Fahmi Cicak, Anip, saya pun terlibat sama. Ada lagi few karut lah yang kita masa spontan dikir karut Kelantan tu nak dekat 1 jam tak berhenti. Pengalaman lah, kan. Tapi oleh kerana kita dah ada training yang minggu-minggu, orang kahwin kan daripada pagi sampai petang kan. Itu yang buat tenaga tu ada. Jangan cakap even awak-awak miss the stamina tu ada. Beza dengan sekarang kadang-kadang. Yang saya lihat lah, bukan saya nak mengutuk apa. Kadang-kadang saya lihat yang zaman-zaman sekarang yang muda-muda, bila diorang buat show-show kat luar, bila karut tengah spontan, awak-awak ni cepat penat. Itu yang pada saya, kesian tukang karut dia. Yang tengah spontan ni, biar awak sampai nampak dia punya lemah. Kalau gitu maknanya kumpulan ni perlu lebih training. Kalau dulu tak, kalau ada 2 kumpulan, kalau 1 jam lebih, 2 jam, dua-dua rentap. Tak apalah, flat pun flat lah, baju kuyup. Pun dia punya semangat tu masih ada. Itu yang kita nak, kalau boleh dapat kembalikan. Stamina, bukan kesenian saja. Stamina, Dikir Barat tu stamina. Kalau kat Kelantan pun kita yang belajar, kita tahu. Orang dalam panggung tu, tak stop sampai berapa jam. Kan? Pasal itulah kesenian Dikir Barat yang harus kita terapkan juga. Stamina dia bukan setakat kau happy datang nyanyi bertepuk. Dia nak kena ada stamina, kau punya physical knowledge, kau punya vocal knowledge, semua nak kena ada. Macam mana kau nak nyanyi sampai 1 jam suara tak pecah. Kan? Sebagai awak-awak itu semua kau kena belajar apa. Macam mana nak buat diaphragm singing kan. So itu benda-benda yang kita belajar dalam Dikir Barat lah. Okay, kalau orang cakap tu kita punya foundation ataupun kita akar kita tu berpijak dia dari mana, memang saya tak boleh nafikan. Saya punya akar, saya punya foundation datangnya daripada kesenian Dikir Barat. Dari kesenian Dikir Barat tu saya belajar macam-macam benda. Kan, saya belajar lakonan dalam Dikir Barat. Kan, nyanyian, gerakan, penulisan, dan juga cara kita bergaul. Dan cara kita bekerja dengan ramai orang, bukan satu orang. Cara kita berinteraksi dengan ramai orang. Jadi kalau nak cakap apa yang saya buat sekarang, foundation saya apa? Tetap Dikir Barat. Kerana apa? Bila saya menulis naskah teater pun, ilmu seni Dikir Barat, penulisan seni kata tu akan termasuk. Dan juga dari segi lakonan, semua datangnya daripada persembahan yang saya pernah cuba.
kan, pergaulan, tak boleh nafikan lah, keberanian tu sendiri. Self confidence tu datang daripada akar dia seni Dikir Barat. Saya takkan jadi pelakon yang saya sekarang ni kalau saya tak ada foundation tu, keberanian tu. Kerana saya, seperti apa saya katakan, saya tahu diri saya mula sebagai seorang yang pemalu, yang tak campur orang sangat. Lepas tu saya berubah dan makin berubah, tahap confident dia pun makin meningkat, dan saya berani berdepan sekarang. Contohnya Kelana Purba tu sendiri, kita ada, bukan saja Dikir Barat, kita ada sesi latihan fizikal. Contohnya macam kita ada 5BX lah konon. Ada hari-hari yang kita berlatih fizikal. Bukan datang untuk nyanyi-nyanyi je. Datang bukan kena torture lah. Lebih kepada trainingnya. Kan? Dan kita juga belajar kesenian lain. Contohnya kita belajar silat. Kalau dulu budak Kelana banyak silat seni gayung pasak. Kita semua berguru dulu dengan arwahnya Tok Husin kalau tak salah. Arwahnya Tok Husin. Kalau silat gayung pasak. Kenapa kita ada banyak pesilat dalam Kelana Purba tu jam. Kita ada Edi, kita ada Hidayat, kan. Habis lepas tu kita juga pada masa tu kita ada, Kelana ni ada macam kontrak dengan Perkampungan Melayu. Sekarang dah tak wujud lagi kan, Family Village. Dulu kita ada buat persembahan. Tiap-tiap ada slot dia lah, pukul berapa. Nanti ada turis datang, tengok. Macam kita pergi luar negeri, kan, pergi dia punya festival village, nanti ada persembahan. So Kelana Purba terlibat. Pada masa tu di Kampung Melayu, Perkampungan Melayu juga ada kesenian Kuda Kepang. So kita ada Teja Timur di situ. Jadi kita pun dibukakan dengan kesenian Kuda Kepang. Kerana hari-hari kita melihat kan, dah menonton. Bila kita buka mata kita untuk melihat kesenian lain, apa yang kita lakukan ni pun akan absorb. Kesenian persilatan, Kuda Kepang lah, kompang lah, apalah semua, kita boleh gunakan. Kerana Dikir Barat Singapura, khususnya kita bukan pencuri, tapi kita mengambil ilmu-ilmu daripada kesenian yang lain. Contohnya Kelana Purba itu sendiri, 1993, kalau dari segi pembukaannya, opening lah kita panggil, kan itu tarian Saman, Aceh. Dia ada lagi satu nama, tarian apa saya kurang pasti. So, macam pergerakan tu semua, kita kata orang tu, cuba gunakan, terapkan dalam kesenian Dikir Barat lah. Itu bagi saya, bagusnya Dikir Barat Singapura ni, kita berani cuba. Dia bukan mencuri, tapi kata orang tu, pada saya lebih menghargai. Kerana bila kita perform benda ni, di Tujam, di Pulau Bintan, orang-orang Indonesia sana, oh ni tarian Saman ni. Kita terang. Ada orang macam, wah, hargai lah. Bila dikombainkan dengan seni Dikir Barat kan. Pada era tu, dia lebih kepada kawan makin membesar. Walaupun saya dah berkumpulan lain, awak dah berkumpulan lain. Tapi kita pernah sama-sama overnight. Zaman tu kita panggil ton. Ton ke apa. Tapi macam, contohnya Khairudin Samsudin, salah satunya lah. Dia selalu campur kita kan. Overnight. Kita ada Herman S kadang-kadang. Kita ada Dali dan sebagainya. Macam bagi saya, dia bukan bermusuh, tapi lain-lain kumpulan. Tapi bila pertandingan, okey, kita bertanding secara profesional. Tapi luar daripada pertandingan, rapat. Amat rapat. Members kedai kopi punya lah cakap. Kalau soalan yang diajukan ialah kenapa kita sekarang terlibat dalam industri ni, apa yang buat kita confident sangat yang kita boleh berjaya dalam industri ni. Saya rasa dia balik kepada foundation dan keyakinan diri juga. Contohnya, bagi saya sendiri, saya develop dari segi minat dulu. Saya diperkenalkan dengan kesenian teater, lepas tu minat saya ada kat situ. Dan itu terpulang pada diri saya, nak teruskan ataupun nak buat benda lain. Kerana pada period itu, kesenian ni kalau dijadikan kejaya, tak masuk akal. Kata orang tu, ramai yang akan tidak setuju dengan apa yang kita nak buat. So pada masa tu dia memang, period tu memang susah. Tapi
bagi saya dia lebih kepada kita punya keyakinan diri dan kita rasa yang ya aku memang suka lah buat benda ni. Kan? Saya terus terang cakap saya dah bekerja sebagai engineer. Kata orang tu gaji dah alhamdulillah, dah tak payah nak risau dah, tak payah ada kebimbangan dalam hidup di Singapura ni. Tapi hati tak tenang. Kata orang tu jiwa saya pada masa tu tidak pada kerjaya yang saya buat, engineering. Saya lebih minat nak buat benda ni. Nak buat teater lah, nak buat seni, senang cakap. Nak jadi seniman lah. Oleh kerana confident, minat dan yakin. Kata orang tu kalau kita yakin rezeki tu Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala settlekan. Yang penting kita usaha. Kan? Kita tak payah risau pada rezeki. Itulah kena ada pemahaman ni. Kan? Ramai yang masih tak faham benda ni. Rezeki tu kan Allah Ta'ala dah janji. Apa yang kita takut? Yang penting dia bilang kau kena ikhtiar. Kalau kau duduk goyang kaki memang tak datang kan. Kau jangan harap benda tu nak datang. At least kau ikhtiar, rezeki akan sampai, babe. Jadi bagi saya dia lebih kepada budak-budak degil ni, walaupun diorang degil nak buat benda ni, diorang faham tu benda. Satu, rezeki tangan Tuhan. Yang penting kita kena ikhtiar, cari jalan, cari kerja, jangan duduk goyang kaki. Okey, harapan saya sudah pasti saya tak mahu Dikir Barat ni jadi satu dying art form. Itu yang kalau boleh saya nak elakkan supaya tak jadi satu kesenian yang akan, kata orang tu, akan hilang. Jadi saya percaya para practitioner Dikir Barat yang ada sekarang ni boleh melakukan tu dengan sokongan-sokongan badan-badan tertentu juga. Kerana kalau tiada sokongan, contohnya dari segi dana dan sebagainya, dari segi dana dari pemerintah, itu penting bagi saya. Pemerintah harus lebih menyokong supaya kesenian itu tak mati. Dan bagi saya, seni Dikir Barat tu satu akar yang baik, foundation yang baik untuk pelajar. Kerana mereka belajar macam-macam unsur, macam-macam bidang dalam seni Dikir Barat tu. Terutama sekali disiplin dan keyakinan diri. Ini paling penting. Dari situ kita juga belajar, kata orang tu, memperbaiki kau punya psikomotor, kan, pergerakan badan. Ada budak-budak psikomotor dia teruk, nampak, Dikir Barat boleh membantu. Ada budak-budak yang tak boleh nyanyi, sumbang ataupun kata orang tu tone deaf, Dikir Barat boleh membantu. Contohnya saya mula Dikir Barat, saya pun orang gelakan second voice. Masa kalau kita nyanyi itu lebih kepada second voice, dia lebih kepada harmonize, mungkin dia pitching dia lari sikit, tapi dia berguna kalau kita gunakan acapella. Jadi tapi saya belajar macam mana nak ikut, macam mana nak menyanyi secara, kata orang bukan sumbang, kata orang ikut melodi lah, ada. Itu semua kita boleh belajar dalam Dikir Barat. So itu benda-benda yang kata bagi saya bernilai, cukup berharga untuk anak-anak kita, kan, mereka belajar benda-benda ni. Harapan saya itulah, jangan dimatikan, diteruskan, diberi lebih peluang dan lebih dana. Itu paling penting, lebihkan dana. Terima kasih.